Dalam video kali ini saya akan review sebuah lagi buku terbitan Bibliopress, dan buku ini berasal daripada bahasa Perancis dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. So buku yang saya maksudkan ialah buku Putera Kecil dan penulis asalnya ialah Antoine de Saint-Exupéry. Okay, sorry kalau saya salah pronounce. And diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Azah Abdul Rahman. Okay, so kisah ni tentang seorang juruterbang yang terkandas di gurun Sahara bersendirian, dan secara tiba-tiba tidak lama kemudian wujud pula ataupun muncul pula seorang lelaki kecil yang agak aneh jatuh ke bumi di tempat gurun Sahara juga dan bertemu dengan juruterbang itu. Dan juruterbang tu merasakan bahawa lelaki kecil ini agak pelik sebab dia meminta untuk juruterbang itu melukis kambing biri-biri. Selepas juruterbang itu cuba untuk melukis kambing biri-biri yang sesuai dengan apa yang diminta oleh lelaki kecil itu, tetapi walau macam mana pun lelaki kecil itu masih lagi tidak berpuas hati dengan lukisan kambing biri-biri yang dilukis oleh juruterbang itu. So akhirnya juruterbang tu menjadi agak geram sebab dia sedang terkandas di gurun Sahara dan tidak mempunyai bekalan makanan, minuman yang cukup. So akhirnya dia pun melukis sebuah kotak. So dia kata dengan sangat marah kepada lelaki kecil itu. Dia mengatakan bahawa kambing biri-biri yang dia inginkan terdapat dalam kotak tersebut. Dan juruterbang tu pun agak terkejut sebab akhirnya putera kecil itu dia berpuas hati dengan lukisan juruterbang tersebut. Dalam kisah ini ada dua kisah yang saya paling tertarik tentang penghijrahan putera kecil dari satu asteroid ke asteroid yang lain. Putera kecil telah bertemu dengan orang dewasa yang berlainan dan juga yang pelbagai ragam. Okay, so termasuklah seorang raja, seorang kaki berlagak, seorang pemabuk, ahli perniagaan, penyala lampu dan juga ahli geografi. Antara kisah-kisah putera kecil bertemu dengan ramai orang dewasa, yang paling saya tertarik adalah yang terakhir ketika putera kecil bertemu dengan seorang ahli geografi di satu asteroid. Okay, so saat dia bertemu dengan ahli geografi itu, sudah tentulah putera kecil merasakan bahawa ahli geografi itu sudah tentu telah menjelajah di sekitar, di seluruh dunia. Tetapi apabila ditanya, rupanya ahli geografi itu tidak pernah meninggalkan planetnya, dan bagaimana dia mencatat tempat-tempat di dunia dalam buku geografi itu adalah melalui penjelajah-penjelajah lain. So maksudnya hanya penjelajah lain yang akan bertemu dengan ahli geografi itu untuk mencatat penemuan tempat-tempat yang menarik ke dalam buku geografi tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa ahli geografi tersebut lebih mementingkan buku geografinya, mencatat semua tempat-tempat menarik instead of pergi ke tempat-tempat tersebut sendiri, instead of melihat pemandangan yang cantik itu dengan matanya sendiri. So ini menunjukkan bahawa orang dewasa ni hanya fokus terhadap diri mereka sendiri dan hanya hidup dalam dunia mereka sendiri tanpa pergi keluar daripada comfort zone mereka untuk menikmati alam sekitar mereka. Kisah kedua yang diceritakan oleh putera kecil kepada juruterbang itu adalah kisah putera kecil dan juga bunga ros yang terdapat di planetnya. Okay, so puncak utama kenapa putera kecil pergi meninggalkan planetnya adalah sebab dia tidak tahan dengan perangai bunga ros yang agak cerewet. Sebenarnya putera kecil sangat sayang dan sangat mencintai bunga ros itu, tetapi disebabkan perangainya yang terlalu cerewet, terlalu meminta-minta, itu membuatkan putera kecil agak annoyed, agak rimas dengan
bunga ros. So dia ambil keputusan untuk meninggalkan bunga ros bersendirian di planet itu. So bunga ros itu pun agak sedih dan kecewa kerana ditinggalkan oleh putera kecil sebab sebenarnya dia berkelakuan cerewet kerana dia ingin mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang daripada putera kecil. Apabila putera kecil telah tiba di bumi dan sebelum dia bertemu dengan juruterbang itu, dia telah berjumpa, dia telah menemui sebuah taman yang mempunyai banyak bunga ros serupa seperti bunga rosnya di planet putera kecil sendiri. So, selepas dia bertemu dengan banyak bunga ros itu, putera kecil pun sedar bahawa rupanya dia masih merindui dengan bunga ros. Okay, so dari kisah pendek tentang putera kecil dengan bunga ros ini, penulis cuba untuk menyampaikan bahawa untuk mencintai seseorang itu kita haruslah menerimanya seadanya. So di sini walaupun bunga ros itu cerewet, tetapi putera kecil sebenarnya masih merinduinya dan rindu dengan bau harum yang dikeluarkan oleh bunga ros itu. Putera kecil agak menyesal sebab sepatutnya dia tidak melarikan diri hanya kerana sikap cerewet bunga ros, tetapi dia seharusnya menerima bunga ros seadanya dan menikmati bau harum yang dikeluarkan oleh bunga ros. So, sejak juruterbang bertemu dengan putera kecil ni, juruterbang menjadi lebih banyak belajar tentang makna kehidupan yang sebenar. Putera kecil telah membantu juruterbang itu untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lain. Okay, so disebabkan buku ni sebuah buku sastera klasik, so mungkin agak sukar untuk kita faham dengan jelas mesej-mesej yang cuba disampaikan kerana dia agak tersirat. So selepas saya buat kajian sendiri dan untuk mencari maklumat tambahan di Google tentang kehidupan latar belakang penulis Antoine ini sendiri, akhirnya mesej-mesej yang cuba disampaikan melalui hasil penulisannya ni lebih jelas. Okay, so walaupun buku ni adalah buku yang kelihatan lebih sesuai untuk kanak-kanak, tetapi sebenarnya orang dewasa pun boleh membaca buku ni, sesuai untuk membaca buku ni sebab nilai-nilai yang cuba disampaikan adalah bersifat umum dan tidak mengira umur. Buku ni juga sesuai untuk anda untuk lebih memahami mesej yang cuba disampaikan tentang kehidupan orang dewasa. So, kalau anda ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang mesej yang cuba disampaikan dalam buku ni, bolehlah anda search review saya di Instagram Ritwit Dayana. Di situ saya ada menyelitkan 4 pengajaran tentang mesej yang cuba disampaikan dalam buku ini. Dan di situ saya ada menyelitkan juga tentang sedikit latar belakang tentang penulis Antoine di Saint-Exupéry ini sendiri. Okay, itu saja video review saya untuk kali ini. Kalau anda dah baca buku Si Putera Kecil ini, bolehlah kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah.